pola ataupun simbol pola merupakan langkah ketiga atau proses ketiga di dalam keseluruhan proses menjahit pakaian. Apa itu tanda pola? Okey, tanda pola ni ia merupakan satu simbol komunikasi secara senyap, di mana bila kita tengok simbol tu, kita tahu bahagian tu untuk apa tujuan dia untuk dia berada di situ. Okey, komunikasi senyap ni dia berlaku di antara, okey, tengok di sini, tukar ukur, pembuat pola tu sendiri dan juga tukang jahit. Okey, tanda pola ni pentinglah untuk kita melambangkan simbol-simbol tertentu pada pola kita yang telah di draft. Perhatikan dalam jadual yang diberikan. Okey, dalam jadual ni ada nama, simbol dan juga keterangan, di mana ia menerangkan simbol-simbol yang kita selalu letakkan apabila kita mendraft pola. Okey, kita bincangkan simbol yang pertama, iaitu era lurus. Bagaimana bentuk era lurus? Okey, era lurus dia adalah satu garisan lurus, okey, mengikut era fabrik, iaitu era menegak, di mana pada era garisan lurus ni, pada kedua-dua hujung tu akan ada anak panah. Okey, macam ni. Okey, simbol yang kedua adalah tanda lipatan. Okey, tanda lipatan ni ada dua jenis cara kita buat. Okey, satu selalunya kita akan buat titik 3 macam ni. Okey, 3 bulatan kecil. So kita letak di mana? Kita letak pada hujung fabrik. Ia menandakan tanda lipatan. Okey, satu lagi tanda pola yang kita buat dan melambangkan tanda lipatan adalah tanda kepala anak panah. Okey, kalau era lurus tadi kita buat lurus, yang ini dia berbentuk macam ni. Okey, dan kedua-dua hujung dia ada anak panah. Dia selari juga dengan era lurus. Okey, menandakan tanda lipatan. Yang ketiga adalah tanda imbang. Okey, tanda imbang bentuk dia seperti pucuk rebung. Okey, pucuk rebung, dan kita buat pada garisan-garisan tertentu. Selalunya pelajar akan ingat kita buat kat mana? Dekat keruk lengan. Okey, menandakan dengan hadapan satu pucuk rebung. Kalau bahagian belakang, lengan ke, garis bahu ke, dia akan ada dua pucuk rebung. Okey, satu lagi cara kita buat separuh ataupun V. Separuh pucuk rebung ataupun bentuk V. Satu pucuk rebung menandakan bahagian hadapan, dua pucuk rebung bahagian belakang. Okey. Tanda pola seterusnya adalah garisan pemadan, iaitu garisan lurus yang putus-putus. Okey, garisan ni ikut bentuk bahagian mana. Contohnya keruk lengan, dia berbentuk keruk lengan, tetapi garisan tu adalah putus-putus. Seterusnya adalah basi klaim. Okey, basi klaim daripada garisan pemadan ke garisan guntingan. Okey, di sini adalah basi klaim. Seterusnya adalah garis menggunting. Okey, garis menggunting adalah garisan lurus yang padat, tak ada putus-putus, dan selalunya diletakkan ikon gunting ataupun tanda gunting seperti ini. Seterusnya adalah bisu pemadan, di mana selalunya pelajar akan draft pola dan membuat tanda pola atau simbol pola itu dalam bentuk macam ni. Okey, awak buat garisan lurus berbentuk lisu,
Dan selalunya bahagian tengah ni pelajar tak buat garisan putus-putus. Patutnya pada bahagian tengah ni kita buat garisan putus-putus menandakan garisan bahagian tengah dan garis lipatan. Okey. Cara pertama. Dan cara kedua boleh juga dilukis lubang kecil berbentuk V atau segitiga separuh. Seterusnya adalah GTH dan GTP, di mana ianya ditulis ataupun dilukis dan diletakkan pada garisan hujung fabrik. Okey, GTB, GTH. Ini jarang kita guna, iaitu ubah suai. Dua garis lari yang dibuat dalam pengubah suaian pola, sama ada untuk dipanjangkan, pendekkan, dibesarkan atau dikecilkan. Seterusnya adalah garis lipatan. Okey, garis lipatan dibuat dalam bentuk garisan lurus dan biasanya ditandakan dengan GL. Garis kelepek juga merupakan garis lurus yang padat dan tidak ada garis putus-putus, dan kita selalunya letak pada bahagian hujung pakaian menandakan ia adalah bahagian kelepek. Tanda pola yang seterusnya adalah tanda pemadan. Okey, dia boleh berbentuk seperti bulatan, segitiga serta segi empat. Okey, di mana ia menandakan bahagian untuk memadankan kepingan fabrik semasa mencantun, terutamanya pada bahagian kedut. Okey, perasan tak selalunya cikgu sebut sebagai notch. So kita buat guntingan sedikit, bentuk dia selalunya segitiga. Okey. Tanda pola yang seterusnya adalah lisu perhiasan. Okey, berbentuk tanda perhiasan seperti tanda segitiga dan titik bulat, dan bentuk dia seperti ini. Seterusnya tanda pola yang terakhir adalah arah menjahit. Okey, biasanya kita gunakan untuk pada bahagian lisu. Okey, lisu dia sama ada untuk kita lipat ke atas ataupun ke bawah ataupun ke kiri ataupun ke kanan. So, anak panah ini mengarahkan bagaimana kita menutup ataupun melipat lisu tersebut. Kedudukan zip atau belah berzip. Okey, bentuk dia garisan lurus, kemudian ada segi tiga. Kedudukannya macam ni. Okey. Saiz simbol adalah panjang zip sebenar yang hendak digunakan pada pakaian. Lubang butang dan peletakan butang. Okey, simbol dia adalah garis lurus melintang. Okey, ada tanda ni. Okey, ini adalah lubang butang. Manakala X ini adalah tanda kedudukan butang.